Depan kosong ni. Dia dekat sikit lah. Boleh, sila. Kalau luar lah. Ya, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Dimulakan Ustaz Muslim bin Datuk Haji Badarudin Terima kasih malam ni yang dikasihi ADC ahli-ahli madrasah Rodatul Ulum yang berusaha lagi yang menjayakan program ini. Terima kasih kepada Tok Bu saya lah, Bayar ataupun Tok Bu Ali Yahya, Tok Bu Yahya yang berusaha sampai menjayakan program kita, Ibu Ustaz dan sahabat-sahabat yang bertukar lumuh yang menjayakan program malam ini. Bagi pihak madrasah saya ucapkan terima kasih, dan kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini saya besar hati dengan syukur alhamdulillah dengan kehadiran pun yang amat menggalakkan. Jadi kami di pihak madrasah ni semua kata beraya berpayalah buat program yang akan jadi yang terbaik insyaAllah. Jadi tetamu kita pada malam ini semua orang pun semua dah maklum dah. Ustaz kita memang top lah dalam keadaan Facebook bahawa ni pun kita dengar pun alhamdulillah. Jadi saya pun tak ada dah cakap banyak untuk ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami dan hadir pada malam ini untuk memberi sedikit ilmu kepada kami, dan kepada hadirin semua saya ucapkan terima kasih kerana awal kata kena sudi menjayakan kepada kami. Jadi insyaAllah kita boleh dengar apa yang Ustaz katakan tadi. Jadi belakang pada Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Yang saya hormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Pengurusi Majlis pada malam ini, yang saya hormati pimpinan madrasah, pimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini terus dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam majlis ini, dalam madrasah ini, dan saya pun tak berapa nak pasti dah madrasah ni dia ada surau saja. Ini surau ke macam mana ni? Surau lah, bukan ada sekolah apa? Tak. Ya. Surau untuk pengajian. Alhamdulillah. Inisiatif orang taman ke macam mana ni? Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala pertemukan kita. Saya pun ingat lama sangat dah saya tak mai ke Sungai Kop ni. Dulu saya lepas mai ke masjid dulu lah. Saya tak ingat dah. 4-5 tahun yang lalu lah kot saya mai ke sini. Rupanya Sungai Kop ni ada lagi, ingat ke hilang lah. Saya lama tak mai, ingat ke ruyuk pada atas muka bumi ni dah ada lagi rupanya. Di malam ni Allah Ta'ala pertemukan kita. Mudah-mudahan doa saya, doa kita bersama, agar liqa pertemuan kita pada malam ini berada di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Saya nak minta tuan-tuan mai ke depan sikit, boleh tak duduk tang sejadah ni? Dekat pintu tu kita bagi hak baru sampai tu. Hak baru sampai. Boleh nak? Hak baru sampai, masuk dalam dulu. Luar tu kita tinggal hak yang bawa kemudian sikit. Boleh? Okey, sikit lagi boleh masuk dalam. Lepas tu kena duduk luar. Ramai-ramai pun tak lagi Omicron. Boleh tak? Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita ambil sedikit masa lah. Saya pun tak mau nak ambil panjang, lebih kurang dalam 9.30, 9.40 tu, sejam lebih sikit saya nak berhenti lah. Saya nak balik, esok saya nak pergi Langkawi pula. Tajuk yang dibagi kepada saya malam ni agak kasar tuan-tuan. Tajuk yang dibagi kepada saya ni agak kasar, iaitu kesesatan Wahabi. Tajuk tu agak kasar. Cuma malam ni saya nak gunakan ruang ini dengan sebaik mungkin tuan-tuan. Sempena dengan bulan Rejab yang kita ada ni, kita duduk ni, dipanggil sebagai bulan akidah. Saya nak cerita secara general dulu sebelum kita nak masuk secara khusus. Kalau kita nak cerita betul-betul tentang kesesatan Wahabi ni, saya rasa 2 jam masa yang saya perlukan. Kita nak tahu tak mana yang sesat. Bukan boleh sewenang-wenangnya sesat. Bila sebut kata sesat, kenapa sesat? Ulama mana yang kata sesat? Apa kesesatan mereka? Tang mana yang bercanggah? Cuma malam ni saya nak gunakan ruang ini tuan-tuan. Kita nak lihat bagaimana bulan Rejab ini yang dikatakan bulan yang mencabar akidah umat. Daripada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, cabaran itu berlaku sampai sekarang ni. Ni kita duduk ni tuan-tuan. Kerana Isra' dan Mi'raj ini, berapa ramai umat Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kembali menjadi murtad, kembali menjadi kafir kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj.
peristiwa yang menggoncangkan akidah, peristiwa yang mengugat keyakinan umat pada waktu itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Peristiwa yang terlalu besar nak difikirkan dengan akal yang terlalu kecil. Perjalanan yang sangat jauh mengambil masa yang sangat singkat. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, perjalanan yang sangat jauh mengambil masa yang sangat singkat. Satu malam ya tak sampai. Peristiwa yang terlalu besar nak difikirkan dengan akal yang terlalu kecil. Akhirnya umat yang ada pada ketika itu kembali murtad, kembali menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Digelarnya Nabi sebagai gila, dilabelnya Nabi sebagai pembohong. Antara yang membenarkan ucapan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Tak ni yang kata saya katakan bulan akidah ni tuan-tuan. Yang dikatakan bulan akidah ni. Waktu malam ni banyak benda saya nak kupas sikit malam ni tuan-tuan. Bagi kita pun tak tahu lama mana lagi nak boleh ceramah, nak lockdown pula lah kot. Ada masjid dalam negeri Kedah yang terpaksa ditutup dah sebab jangkitan COVID ni dah mula merebak dah. Tuan-tuan jangan marah pejabat agama tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak tembak orang lain, hak kena orang lain, kesian. Tuan-tuan nak tibai orang lain, tapi tuan-tuan pergi tibai orang lain. Hak orang yang kena patut kena tibai, tak kena. Hak tak patut kena tibai, kena. Tuan-tuan nak kata apa? Pejabat agama dapat arahan. Kalau mereka ingkar, tindakan diambil pula. Siapa pergi duduk tentu pun serupa. Dan tuan-tuan nak buat lagu mana? Tak reda, tapi terpaksa. Ni ada masjid yang kena tutup. Tuan-tuan cuba tengoklah. Sebab apa? Sebab kita bantah tak mau ambil booster. Kalau ambil booster, kes tak naik. Ni ya cerita dia tuan-tuan. Yang tu pun tak apa tu. Ada juga lain Isra' Mi'raj, dia cerita sekali kita pergi tuan-tuan. Cuma dia tak terang dan nama KJ tu kan. Tapi sifat dan ciri itu ada dalam tu. Sebab tu Isra' dan Mi'raj dia ada dua perkataan. Yang pertama Isra'. Isra' perjalanan bumi. Haram Aqsa itu Isra'. Mi'raj daripada Aqsa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu Mi'raj. Sebab tu tidak ada peristiwa yang besar yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran secara detail melainkan Isra' dan Mi'raj saja tuan-tuan. Melainkan Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan buka cerita apa dia? Cerita ma'al hijrah, hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, ada tak dalam Al-Quran suratul hijrah? Ada? Ada? Dia kata tak tahu Zat, kadang-kadang kami nama surah kami tak tahu, tapi ayat kami tahu. Serupa kita kata, kadang-kadang baca tengok Fatihah nak dengar sekali, dia kata tak apa, tak apa. Hang tak apa Fatihah, hang baca Alham. Dia kata Alham boleh. Ada jenis kok sungai kok pun ramai jenis tu. Jenis tak ketahuan surah ni. Abang ada hang cuba istighfar tengok. Dia kata tak boleh, hang tak boleh istighfar, hang sebut astagfirullah. Itu boleh dia tak? Ada tak dalam Al-Quran surah yang bernama suratul hijrah? Ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tak dalam Al-Quran nama suratul Maulid? Ada? Ada tak? Tak ada. Awak yang tuan-tuan takut ni macam apa? Ada ke tak? Tak ada. Tetapi bila sampai kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, dua-dua Allah Ta'ala rakam nama surah tu dalam Al-Quran. Isra' suratul Isra', Mi'raj suratul Ma'arij. Dua-dua surah ni ada dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. Nah abang apa dia? Peristiwa ni sangat besar. Tuan-tuan, saya tak mau cerita tentang Mi'raj, cari panjang. Saya nak cerita tentang Isra' dulu. Cerita Nabi berjalan bumi dulu. Tak mau cerita Nabi naik ke langit, takut tuan-tuan lena.
Dia pergi dengar ceramah-ceramah merah. Ustaz cerita, dia lena. Ustaz pun cerita, Nabi naik ke langit, dia pun lena. Balik rumah, bini dia tanya, abang, Ustaz cerita apa Azan ni? Cerita Nabi naik langit. Betul? Tak tahu dia tinggal atas tu, tak turun-turun pun. Waktu Ustaz tu cerita Nabi turun, hang tak jaga. Dia kata Ustaz tu dia cerita-cerita, dia tinggal kat atas tu, tak turun. Lepas tu dia tuah balik lagu tu. Nak turun tuan faham pula. Nak mengelak tuan-tuan keliru, kita main kok bumi ya malam ni. Boleh? Hak ni pun lambat, nak cerita ni lambat tuan-tuan, panjang. Malam ni masa bagi apa? Ikut juga nak? Bukan ikut SOP, ikut juga. Itu baru sedap lagi dengar. Ni cerita ikut SOP pungkuk haram tak ada hilang kebas, nak kena balik dah tuan-tuan. Ngajak tekan Aisyah ya bunyi jam cerit-cerit nak kena balik. Pungkuk pun tak ada hilang kebas. Saya nak cerita Nabi. Saya nak ambil 1, 2, 3, 4 pendekatan yang malam ni tuan-tuan. Ambil 2, 3, 4 poin. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan faham, lepas tu kita balik dah. Nak cerita panjang-panjang pun tengok orang Sungai Kok buku apa haram tak bawa tuan-tuan. Betul-betul bawa 2 biji peluru satu pistol tu Omar. Tu tak tinggal. Ada lagi kursi kat luar? Cukup nak? Kita ni tak berebut kursi lagu orang politik. Mau tak cukup, pergi dah menenggek tak mana Ustaz. Dalam ni pun boleh, dekat 3-4 orang lagi boleh dalam ni. Boleh, insya-Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bawa kepada kita ni kisah tentang Isra' dan Mi'raj. Mula-mula peristiwa yang besar ni Allah Ta'ala menyucikan diri dia daripada segala fitnah dan tuhmahan yang akan dilemparkan kepada Allah. Sebab tu ayat ni dia mula dengan apa dia? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul alim ke basir? Innahu huwa sami'ul derah dah sikit. Nampak takut nak. Allah Ta'ala dia mula ayat tu, dia suci dah diri dia. Sebab Allah Ta'ala tahu peristiwa yang dia nak buat ni lepas ni macam-macam yang akan dikomen oleh netizen pada waktu tu. Sebab tu Allah Ta'ala mula dah. Dia mula dah. Maha suci Allah. Suci Allah ni daripada segala benda yang akan hampa fitnah, yang akan hampa label, yang akan hampa tohmah selepas Nabi naik bertemu dengan aku ni. Subhanallazi asra. Muhammad tu aku yang berjalan. Aku yang bawa dia berjalan. Tuan-tuan, kalau fikir dengan akal saya daripada Kok Diang nak main Sungai Kok, kalau kereta tu tak bawa saya, tak sampai dah tuan-tuan hari ni. Tak sampai dah. Semalam saya di Kuala Lumpur. Saya balik rumah sampai pagi tadi pukul 8.30 pagi. Tutup lena sampai pukul 2 petang, letih. Dan saya bawa kereta ni malam. 5 kali berhenti lena tuan. Sejarah saya ni 8 jam baru sampai. Tidak driver duk bawa 4 jam setengah sampai dah. Bawa ni 8 jam. Sampai dekat tapah jam tak bergerak sejam. Tak tahu apa dia nak kata accident pun tak tahu. Kereta mampus pun tak tahu apa. Tak tahu jalan je dah lalu tu. Saya pasal Omikron tahan malam ni. Duk pasal dah Omikron tahan malam ni. Tentu sejam. Balik lena tani tengah mulut, pi lena tani tengah mulut sampai rumah 8.30. Keluar tak saat ni kat pukul 5. Kalau logik saya berjalan, saya sampai ke tak tuan-tuan? Saya sampai ke tak? Tapi saya diperjalankan dengan izin Allah oleh kereta tu. Driver jejak minyak, tayar berjalan, saya lena pula tak saat ni. Sampai tak ni. Sehari saya boleh balik. Pelik ke tak? Tak pelik pasal saya bukan berjalan. Celah-celah saya main tu ada semut pula sekok duduk atas dashboard. Dia keluar pukul 5, sehari pukul 12 dia sampai. Bini dia tanya pergi mana abang? Balik rumah janda nu ke?
Ada abang pergi Sungai Kok. Bertengkak pula laki bini semua tu. Sungai Kok kat mana abang? Karangan. Pemohong. Tak sungguh. Abang besar ni tak nak sampai Sungai Kok apa pekan Kok dia apa mampu dah orang lain. Duk tenggak laki bini semua ni. Abang betul abang balik rumah sana kan. Laki dia kata sumpah tak ada hang seorang lah. Bini dia kata jangan main sumpah-sumpah mohon macam orang politik. Cakap tu dia. Kalau balik rumah sana balik abang. Dah abang pergi Sungai Kok. Pergi Sungai Kok. Dia boleh cerita kata Sungai Kok depan tu taman tu ada Petronas. Petronas tu ada T-Life. Dia boleh cerita tu. Tapi Petronas tu ada orang jual burger. Masuk main dalam taman Mutiara ni ada apa-apa western food apa semua ada. Hadut jual menega baju bertepi jalan ada. Dia boleh cerita semua. Geng Sungai Kok main dengar ceramah buku tak bawa. Dia boleh cerita semua tu. Kat bini dia tak gini. Dia boleh cerita semua. Senang. Itu je bandingan nak bagi tahu. Lalu Allah Ta'ala kata, untuk apa yang aku buat tu, linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala nak tunjuk setengah kecil tanda-tanda kekuasaan Allah. Kecil ya tuan-tuan Allah Ta'ala hantar main ni. Isra' Mi'raj yang hampa tak boleh fikir dengan kepala otak hampa tu, yang hampa tak boleh fikir tu pun nak abang hampa dia, tu baru sebahagian kecil daripada tanda kekuasaan aku. Tu pun hampa tak boleh fikir dah. Besar tu pun kepala otak hampa tak boleh fikir dah. Nak abang apa dia? Agama ni hang kena terima, bukan takat hang nak kena fikir. Kalau hang nak fikir baru hang nak boleh terima. Mampu hang tak boleh buat arahan Allah. Duk cerita tuan-tuan, kita duk baca kitab-kitab lama ni. Tok guru duk cerita azab orang tak semayang. Ada ulak yang mai, ulak tu pula Syuja'ul Aqra, dia punya kulit dia satu sisi ulak tu sebesar Bukit Uhud. Ada ustaz duk pergi cerita ni lah, duk baca kitab lama-lama ni. Benda tak logik ngakal duk mai duk cerita dekat orang ni. Amboi. Saya ada duk baca kitab tu, tuan-tuan duk ngajak duk 3 masjid. Ada satu ustaz tu dia duk komen. Dia kata tu lah tuan-tuan duk panggil ustaz-ustaz duk mai baca kitab-kitab lama ni, kadang-kadang nas yang diambil tidak sahih. Lah ni masalah tuan-tuan. Orang nak faham agama, dia nak terima agama, kepala otak dia lu kena terima, baru dia boleh terima. Ni masalah. Dia kata ulak tu nak main kok mana aku dalam lah hang duk pikir lagu tu mampu ha. Tu nampak? Cicak pun membenar ke percakapan saya entah. Sebab tu kalau tuan-tuan mendustakan cakap saya teruk boleh cicak tu lagi. Yang confirm cicak ni bukan Wahabi entah. Hak ni confirm. Lah ni masalah. Orang dia nak terima agama, sebelum dia nak terima agama, kepala otak dia tu kena terima. Yang ni kalau aku boleh terima, maknanya agama ni aku boleh terima. Ha ni masalah. Kita duk cerita ni azab yang akan diterima. Dia kata saya ustaz, bahasa budak-budak lah ni ustaz kami panggil ni cannot brain. Tak boleh terima ustaz. Oi tuan-tuan, hak ni dia main ni golongan-golongan liberal ni. Dia nak terima agama, benda tu mesti boleh fikir dengan otak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak fikir dengan otak, tuan-tuan pergi buat ibadat haji tu sudah dah. Hak duk pergi wukuf, duk nganga, duk tunggu apa? Ya tuan-tuan duk pergi duduk lama-lama duduk dekat Padang Arafah, duduk nganga, apa balik tidur di hotel lah. Kalau hang nak fikir dengan kepala otak. Saya kata mudah kalau hang nak fikir dengan kepala otak, hang pun tak boleh terbit mai ke dunia. Dia kata pasal apa? Hang fikir tengok hang duduk dalam perut mak hang duduk lagu mana. Bukan 9 jam, 9 bulan. Duduk dalam kantong ayak, awak ayak tak masuk dalam hidung hang, ayak tak masuk dalam mulut hang.
Hang terbit mai doktor nak rojok masuk balik, tak boleh dah. Betul ke tak? Hak mana yang menikah kita dah tengok bini kita beranak tu. Ni jenis lelaki ni. Tengok bini hang saat nak bersalin anak tu. Dia masih memang pandai kat luar. Boleh kembang, bukan tenang. Keturunan baik dia kata nak boleh kembang. Hak bini dia dekat nak mampus duk terang nak keluar anak. Hak dia dah sembang kat luar. Aku duk kata dah, tongkat Ali hak aku ni hang pernah makan, dia kata. Dia buat sembang kemas hak bini dia tu separuh mampus duk terang nak keluar anak. Tak ni berada Sungai Kok ni. Nak tanya pun macam maklum-maklum ni duk jauh sangat. Saya tahu, saya tanya doktor, saya nak tengok isteri saya bersalin. Nak tahu teruk lagu mana. Oi tuan-tuan, kalau tengok tu, pakai tak nikah dua dah. Kesian tu. Dia sembang pandai. Bersembang derah kat luar tu, apa semua ambil di zakok. Kita mau tak buat tak apa. Kalau buat, kembang. Memang kemas. Buh menyepak tengah belakang, beri lah. Saya dah saya jenis. Saya bukan ni, saya berbulu mata tengok dah sembang derah tu. Apa tengok bini hang beranak? Lagu mana nak keluar mula kepala pergi ke sangkut dengan badan. Lagi keluar Allah, tuan-tuan oi. Elok terbit budak tu cuba abang kat doktor ni. Ambil dia kata awal lagi. Ada 15 minit lagi nak pergi sama bersedia dengan saya. Rojok masuk balik doktor, lagi suruh dia keluar pula. Tobat tak masuk dah. Sebab alam yang dia duduk tu bukan alam kita. Tuan-tuan nak terima agama, mesti benda tu diterima dengan akal. Jangan terima dah agama ni. Sebab pasti benda yang Allah Ta'ala buat banyak yang bercanggah dengan otak. Sebab tu ada benda tuan-tuan kita kena terima bulat-bulat. Ada benda kita boleh fikir, ada benda akal kita tak mampu fikir. Sebab tu saya mulakan awal tadi, peristiwa yang terlalu besar nak difikirkan dengan akal yang terlalu kecil. Tuan-tuan boleh fikir dengan akal. Banyak benda tuan-tuan oi. Banyak benda tuan-tuan tak boleh fikir dengan kepala ni. Sebab tu ada benda tuan-tuan, Al-Quran ni kita baca kita kena beriman, jangan duk fikir. Quran ni tuan-tuan baca, tuan-tuan kena dengar apa tafsiran ulama, tuan-tuan kena dengar tok guru syarah, tuan-tuan kena dengar ustaz mengajar. Terima. Quran ni tuan-tuan tak boleh baca, tuan-tuan faham dengan kepala otak tuan-tuan. Tak boleh. Baca Quran mesti tengok kepada tafsir. Baca tafsir mesti disyarahkan oleh guru. Sebab lain yang ulama nak maksud, takut hang faham lagu lain, tambah hang nak faham Quran. Tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa yang duk mengajar ni agama ni, cuba tanya, kitab kita baca, jangan kata nak baca Quran tak faham. Baca kitab pun kadang-kadang tak faham dah. Tu yang baru ni ada ustaz daripada Kelantan tu kata kan, kalau saya tengok tok guru apa-apa Nabi pi belah kanan, tok guru pi belah kiri, saya nak ikut mana? Nak ikut kanan kan nak ikut kiri? Ikut kiri. Boleh kat buat-buat tu dia pakai duk bantai. Ha ni lah ustaz-ustaz ni duk ngajak, jangan ikut Nabi, suruh ikut ulama. La ilaha illallah. Kepala otak terlalu kecil nak fikir perkataan yang terlalu besar. Saya kata lagu tu lah, bila saya tak mau komen apa. Orang kata lagu mana ustaz? Saya kata mau kepala otak kecil nak pergi faham maksud yang besar, tak faham. Kita kalau satu isu tuan-tuan pergi ambil spek mata lalat bubuh kat mata, tuan-tuan akan nampak najis dan kotor. Kalau satu benda tuan-tuan pergi ambil spek mata lebah, tuan-tuan akan nampak bunga dengan madu. Faham? Isu ni tuan-tuan pergi ambil spek mata lalat, tuan-tuan bibuh dekat mata tuan-tuan, tuan-tuan nampak kotor dengan najis. Tai ya tuan-tuan nampak. Sebab mata lalat. Lalat mana dia duduk terbang kat tempat-tempat elok. Ayam acak. Tai. Dia tu ya dia pergi.
Tapi kalau mata lebah, dia akan tengok apa dia? Bunga dengan madu. Tu nak faham lagu mana ustaz? Tuan-tuan, itu bukan kata-kata ustaz tu. Saya nak bangkan tuan-tuan. Ustaz tu dia hanya memetik kata-kata ulama. Kami yang duk mengaji, saya ni bukan mengaji mana tuan-tuan, tapi duk berguil dengan ulama. Saya dengar perkataan ni lama dah. Perkataan dia yang penuh lagu mana? Seandainya aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan, sahabat dan ulama mengambil jalan kiri, pasti aku akan ikut jalan kiri. Kerana apa dia? Aku takut dengan keilmuan aku ni tak mampu nak memahami maksud sebenar yang dah disampaikan oleh Nabi. Tu. Tuan-tuan faham? Faham ke tak ni? Awak yang tuan-tuan bela yang nampak ni. Saya pergi ceramah ada satu surau, jemaah dia duduk bela lagu tu, balik-balik 4 hari semua kena Omicron. Tuan-tuan, jaga. Saya dulu duduk bawa Dr. Abdul Aziz Hanafi, tuan-tuan. Dia pergi ceramah kata, saya duduk ikut dia dalam radio, saya bawa dia. Dia pergi mengajak pun saya duduk ikut dia. Saya dengar kata-kata tu lama dah. Seandainya aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan, sahabat dan ulama mengikut jalan kiri, aku akan ikut sahabat dan ulama ni. Kerana apa dia? Aku takut keilmuan yang ada pada aku ni tak mampu nak memahami maksud sebenar yang nak disampaikan oleh Nabi. Tu umpama yang ulama bagi tahu, perumpamaan. Saya nak abang kat tuan-tuan, tak payah kita cerita dah Nabi nak beritahu kat kita, kita gagal faham. Kadang-kadang pak kita nak abang kat kita pun kita gagal faham. Kita balik on the way, balik daripada KL 2 orang ataupun balik daripada mana 2 orang. Kak kita rapat dengan pak, kita duduk KL jarang-jarang balik tak berapa rapat. Di antara kak kita dengan kita, faham pak ni siapa lebih? Jawab. Kak kita 24 jam duduk. Dia duduk rumah pak kita di Sungai Kok. Kita duduk Sungai Buloh, bukan Sungai Kok, Sungai Arak. Jenis keturunan sungai ni dia tak boleh keluar dari sungai, dia kena duduk dalam sungai lah. Tuan-tuan, sungai saya hutan. Hutan balah. Hutan balah kan. Biar korang lah tuan-tuan elok sikit lah sungai. Saya tuan-tuan kemaslah mutiara sungai. Sungai duduk dalam mutiara kau ramah mutiara duduk dalam sungai. Saya ni pula kampung sebagai hutan pula sebenarnya. Kampung hutan palah. 2 kali kampung dah lah duduk dalam kampung hutan pula. Mau pokok elok tak apa, dah pokok palah jenuh kanduk dah keluar tuan, celak ke tengah belakang. Tapi yang syok lah hutan palah, pokok berharam tak ada, yang banyak pokok getum lah ni. Saya dekat nak tukar dah, kampung hutan getum lah ni. Kalau alok biak ni elok lah, pokok biak banyak kan, alok biak elok lah. Tuan-tuan, kita duduk Sungai Buloh, keluar daripada rumah 18.20. Kak kita dia duduk dalam rumah, duduk belah pak kita. Di antara kak kita dengan kita yang faham pak, siapa lebih agak-agak? Kita pun keluar dengan kak kita, balik pak kita telefon, duduk tak kita, hampa duduk mana ni duduk on the way balik dah apa ni, sampai dekat Lunas dah. Dah kedai dah cuak mizang tak betul tu pak saya. Tak tahu apa lagi nak tengok tak apa. Dak apa nak makan cucuk tak ada apa, saja tanya ya. Okey pak. Kita faham pak kita tak ada, dia tanya. Tapi kak yang duduk dengan dia 24 jam, kak tahu tu dia lepak cuak mizang. Tuan-tuan faham saya nak bawa ni? Kita bawa kita kerana nak bergerak balik, kak kita tanya jujur cari dia cuak pisang. Dah abah kata tak apa saja, dia tanya dah. Aku tahulah aku duduk 24 jam dengan orang tua tu. Dia takkan tanya kalau dia tak teringin. Jom pergi cari. Tu baru perkataan pak hang sama-sama anak tu pun hang tak boleh nak faham dah berbanding dengan kak hang. Kak mana hang nak pergi faham hang Nabi nak abang tu lebih pada ulama. Tuan-tuan jelas tak saya nak abang apa ni? Mau tuan-tuan tak faham lagi, saya kena balik ya. Tu yang
maksud ulama kata kalau Nabi ambil jalan kanan, sahabat dengan ulama ambil jalan kiri, kami akan follow jalan kiri sebab ulama lebih faham hak Nabi nak abang berbanding kita. Lah ni dia mai tuan-tuan, tak dia mai. Dia mai lah ni program, dia mai lah ni dia mau duk racun pemikiran orang awam ni supaya meninggalkan ulama terus kepada Nabi. Dia mula buat seminar, dia mula buat kelas. Seminar apa dia? Salat mengikut cara Rasulullah. Pakat daftarlah kita. Ni kita nak semayang ni ikut cara Rasulullah ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, hak tutup guru duduk karang kitab, lepas semayang tak ikut cara Nabi ke? Hak tutup guru duduk mengajak di pondok Muniatul Musalli duduk ajak kita semayang tu awal. Kitab-kitab ulama ni tak mengajak kita nak ikut cara Nabi ke semayang. Jaga. Kadang-kadang perkataan yang boleh mengguriskan hati ulama. Seolah-olah yang kita duk mengaji selama ni dalam kitab-kitab tutup guru pondok duk mengajak ni tuan-tuan, seolah-olah mengajak kita semayang bukan ikut cara Nabi. Ha ni masalah. Kita nak belajar ni puasa cara Rasulullah, kita nak mengaji ni semayang cara Rasulullah. Ni selama ni kita duk mengaji fiqh salat, fiqh siam ni tak ikut cara Nabi ke? Yang kita duk follow mazhab Imam Syafi'i ni, awak Imam Syafi'i ni tak follow cara Nabi ke? Mana lebih faham Nabi hang dengan Imam Syafi'i? Ni tuan-tuan kena jaga ni, serangan-serangan ni tuan-tuan daripada musuh Islam saya kata. Macam mana musuh Islam ni nak pecahkan orang Islam, nak lemahkan orang Islam dengan memecahkan orang Islam? Umat Nabi akan kuat bila mana dia bersatu. Tu yang Nabi kata tu, wa kunu ibadallahi ikhwana, jangan duk gaduh, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kalau umat Islam berpecah, selesai masalah banyak tuan-tuan. Makna kita boleh meruntuhkan umat Islam. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana mereka pecahkan umat Islam di Iraq. Apa yang berlaku kepada umat Islam di Iraq sampailah. Dengan matinya Saddam Hussein, selesai masalah ke di Iraq, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana yang berlakunya di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muammar Gaddafi terbunuh, selesaikan masalah umat Islam di sana. Tuan-tuan, di negara Libya, selesaikan masalah umat Islam di sana. Sebab tu musuh Islam, dia akan menggunakan ruang bagaimana nak memecahkan orang Islam. Saya punya kata tuan-tuan, duk nasihat, kita orang Islam ni Pak Long, jangan jadi seperti daun kering. Tahu daun kering? Senang dikutip, sukar diikat, senang dibakar. Mudah dikutip, senang disusun, sukar diikat, senang dibakar. Tu daun kering. Umat Islam jangan jadi seperti daun kering. Senang dikutip, daun kering. Kutip. Mudah disusun, susun. Sukar nak diikat, payah nak diikat tuan-tuan. Tapi mudah dah untuk dibakar. Umat Rasulullah jangan jadi macam tu. Dia nak pecahkan kita mai. Elok dah nama kita nak membawa ajaran Quran dan Sunnah. Kita nak mengajak umat Islam untuk faham Quran dan Sunnah. Bunyi baik tapi kadang-kadang maksud jahat. Sebab apa dia? Cuba nak meminggirkan ulama daripada umat. Nabi sendiri tuan-tuan kata dah kepentingan ulama. Nabi kata apa dia? Nabi kata apa dalam sebuah hadis? Nabi nak cerita tentang pentingnya ulama. Nabi kata apa dia? Ambil maksud hadis yang mudah kita faham. Nabi kata Allah Ta'ala dia akan cabut, satu masa dia akan cabut ilmu ni daripada bumi ni. Betul ke tak? Dengan cara macam mana Nabi bak?
Tengok muka tuan-tuan ni kuliah maghrib tanah tinggal ni. Bukan soalan banyak tu tuan-tuan tak boleh nak jawab dah. Ulama mati. Saya nak bagi 3 jawapan. Allah Ta'ala dia akan cabut ilmu di atas muka bumi ni dengan cara apa dia? A, dia akan cabut terus mangkit-mangkit bagi esok daripada dada-dada ulama ni tak ada ilmu. B, dia menghilangkan Al-Quran dan hadis di atas muka bumi. C, dia akan mematikan ulama. Yang mana jawapannya? A, B ataupun C? Tuan-tuan jawab C. Ilmu ni Allah Ta'ala akan cabut daripada muka bumi ni dengan caranya apa dia maklum? Dengan cara apa dia maklum? Mematikan ulama. Kenapa Nabi kata Allah Ta'ala tak mencabut ilmu ni dengan cara menghilangkan Al-Quran dan hadis? Cuba faham hadis tu tengok. Akhir zaman Al-Quran ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Hadis ada tak akhir zaman? Ada. Tapi yang Allah Ta'ala akan cabut siapa? Ulama yang nak menghuraikan Al-Quran dengan jalan yang benar ni dah tak ada. Ulama yang nak menghuraikan hadis dengan jalan yang benar ni dah tak ada. Sebab tu yang dikatakan tadi, kalau Nabi ke kanan, sahabat dan ulama pergi ke kiri, follow sahabat dengan ulama. Sebab mereka lebih tahu maksud apa yang Nabi nak sampai berbanding dengan kita nak tahu terus. Saya bagi contohlah. Tuan-tuan kenal dengan satu orang Tok Guru. Kita ni nak baik dengan Tok Guru tu. Tok Guru ni dia ada orang kanan. Kita baru kenal Tok Guru tu 3 hari. Orang kanan tu duduk dengan Tok Guru tu 30 tahun. Agak-agak bahasa Tok Guru tu siapa lebih faham? Kita ke orang kanan dia? Tok Guru tu kata dah apa-apa yang berkaitan dengan saya, dengar arahan daripada dia. Okey. Satu hari kita duduk berjalan. Duduk berjalan belakang Tok Guru tu. Tok Guru tu orang kanan dia, kita duduk belakang. Tok Guru tu pergi belah kanan, orang kanan dia pergi belah kiri. Tuan-tuan nak ikut siapa waktu tu? Jawab. Tok Guru tu kata dah apa-apa follow orang kanan aku. Tuan-tuan nak follow siapa? Terang lama tu pun dia pada kebir. Ni balik. Tak apa, aku nak pergi belah kanan. Ikut Tok Guru tu. Sampai Tok Guru tu kata, yang ikut saya apa? Tak, saya nak pergi mengaji dengan Tok Guru. Pergi ikut dia tunggu saya dalam bilik dia. Ni saya nak balik pergi hantar makanan kat orang perempuan saya. Tak, yang nak ikut apa? Dah aku habak dah. Apa-apa ikut orang kanan aku. Tu dia bawa hang pi tu dekat bilik yang aku nak pergi mengajar tu. Lah aku nak balik mai hantar dekat bini aku makanan. Yang ada ikut aku buat apa? Faham tak? Nak ikut Nabi, semua orang nak ikut Nabi. Tapi nak faham hak Nabi nak habaq, yang kita nak ikut, kena follow ulama lah. Melainkan ulama tu dia bercanggah dengan apa yang Nabi ajar. Apa dia yang ulama bercanggah dengan Nabi ajar? Banyak benda tuan-tuan. Ulama ni dia duk ajak kita suruh bergaduh. Nabi ajak jangan duk bergaduh. Kerana tahlil hang nak suruh kita berkelain. Kerana kunut subuh hang nak suruh kita berkelain. Kerana duk baca doa ramai-ramai lepas sembahyang hang nak suruh kita berkelain. Kerana duduk selawat lepas sembahyang tarawih hang duk ajak kita berkelain. Kerana tarawih 8.20 hang duk ajak kita berkelain. Lah saya nak tanya, ulama lagu ni kena ikut ke kena tinggal? Hak Nabi ajak wa kunu ibadallahi ikhwana. La tabaghadu, jangan duk bergaduh. Mai dengar duk mengajar ni, kita nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi setiap kali duk mengajar, keluar nak suruh kita berkelain. Kita nak mengikut Sunnah, kita tidak mau bid'ah. Nabi tak pernah ajak lagu tu.
Nabi bukan pendekatan dia duk tangkap orang pergi lempak masuk neraka, tangkap orang lempak masuk dalam neraka, tangkap orang lempak masuk dalam neraka. Itu bukan kerja Nabi. Hang bercanggah dengan sunnah, wajib tinggal. Hak ni ciri-ciri ulama cendekiawan PhD kata PhD yang kena tinggal. Nabi ajak ke kita ni apa-apa skip debat, apa-apa skip debat, apa-apa skip debat. Nabi ajak ke? Nabi ajak dah, saya nak tanya tuan-tuan. Nabi tak ajak lagu tu. Bid'ah. No, bid'ah. Bid'ah. Kalau nak ikut bid'ah, saya nak abang tuan-tuan, jawatan mufti tu membid'ah zaman Nabi, mana ada jawatan mufti? Ha? Tu jam tu pun tuan-tuan kena ambil lempak buang tu. Zaman Nabi nak bang, nak turun tentu masuk waktu, bukan duk tengok jam tu, bawa guluh pilih duduk sukan matahari. Ni mai duk berkelain, mai duk berkelain. Tuan-tuan, sebab tu kita katakan, saya nak abang tuan-tuan, jangan terpedaya dengan fitnah akhir zaman ni. Ni yang Isra' Mi'raj nak abang. Sebab tu Allah Ta'ala bagi Nabi berjalan daripada mana? Nabi berjalan daripada masjid kepada masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Daripada mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada masjid haram ke masjid aqsa. Perjalanan Nabi. Untuk apa tuan-tuan Nabi jalan daripada masjid ke masjid? Di situ Allah Ta'ala nak terang dah betapa besarnya peranan masjid dalam nak menyelamatkan umat akhir zaman. Nak selamatkan umat, tak ada tempat lain, masjid. Ni Nabi nak tengok ni, Allah Ta'ala nak tunjuk ni perangai umat-umat dia akhir zaman ni. Yang Nabi tengok dalam malam Isra' Mi'raj tu tuan-tuan, semua tu penyakit umat dia yang ada pada waktu tu, apatah lagi yang ada di akhir zaman. Tu penyakit umat dia, Nabi tengok. Allah Ta'ala tunjuk tu penyakit umat dia. Tuan-tuan faham tak? Hak Nabi tengok macam-macam tu Pak Long, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa tu. Hak Nabi tengok perempuan tua berhias, hak Nabi tengok duk hempuk kepala dekat batu, hak Nabi tengok duk kerak lidah, hak Nabi tengok duduk macam-macam lah. Hak duk tanggung kayu api. Semua tu Nabi tengok di masa mana? Daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Hak tu Nabi tengok. Hak Nabi tengok tu apa dia? Penyakit umat-umat dia. Hak Nabi tengok tu penyakit umat-umat dia. Nabi tengok. Ada tak umat hang yang penyakit macam tu? Ada. Nak settle benda tu, jaga hubungan hampa dengan masjid. Lah ni pula tuan-tuan masalah. Nak pergi masjid pun tak boleh. Nak pergi masjid, tengok Mai Sejahtera. Hak ni yang saya duk petikai ni tuan-tuan. Hak tuan-tuan duk tengok dalam Facebook yang saya duk petikai tu, benda tu lah. Saya pun tak larat dah nak jawab tuan-tuan. Nek meluak dah kadang-kadang ni. Nek meluak dah kadang-kadang duk berhadapan ni tuan-tuan. Nek meluak dah. Saya pun bukan malas nak bercakap dah tuan-tuan. Cakap tak kena, tak cakap pun tak kena. Masalah. Ni orang duk kata yang ustaz duk ingat-ingat ni pasal apa ni? Ni orang tanya yang ustaz duk ingat-ingat ni pasal apa? Nak ulas ke tak payah tuan-tuan? Nak ulas tak? Orang tanya ni yang ustaz kami duk tengok duk viral apa semua nak suruh menteri tak jawatan ni mesti apa. Yang pertama saya tengok benda ni tuan-tuan, tak ada siapa nak tolong cakap. Betul ke tak? Tuan-tuan tahu tak saya ni ugutan macam-macam dah terima ni. Tapi ada saya heran. Ada ziaran. Nak ugut-ugut lah tuan-tuan. Allah, benda ni Allah Pak Long. Kalau tak berani melawan, jangan dipanggil orang tu orang kot dia. Ha. Kalau bukan darah pahlawan, jangan pernah bermimpi nak berumahkan di kot dia.
Tuan-tuan tak pergi ikut dia, semua geng darah pahlawan belaka. Tuan-tuan nak apa? Hang ketum, kok dia ramai. Hang biak, kok dia ramai. Hang cak goreng, kok dia ramai. Semua tu darah-darah pahlawan belaka tu. Janganlah tuan-tuan, mau pengejut pergi duduk tempat lain, jangan duduk kok dia lah. Mereka nak gempak kita orang kod dia silap hari bulan. Hang gempak orang lain boleh, mau aku tak gempak hang besar tu, hang nak gempak aku. Hang nak gempak aku tak gempak hang mau besar tu. Tuan-tuan tengok ada muka saya tadi. Tak ada. Orang kod dia. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya saya, yang ustaz duk hingat-hingat ni pasal apa ustaz? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa dia nak cakap kalau saya tak tolong cakap? Sampai sosial media ni lepas duk kacau yang nak spam tak spam ni macam-macam. Yang nak hack sosial media, yang nak tutup akaun Facebook, macam-macam tuan-tuan. Macam-macam ni cakap benda ni macam-macam. Malam ni saya nak cakap, saya peduli apa? Orang tanya ustaz ni pasal apa yang duk menentang apa vaksin? Siapa menentang? Cuba abang, siapa menentang? Ni yang ustaz duk fitnah, siapa fitnah? Cuba bawa mai daripada rakaman ceramah saya yang saya fitnah tentang vaksin. Hantar mai. Saya nak fitnah apa? Saya pun dos. Cek lah tengok. Tak tengok main sejahtera. Nak pergi mana Bangla tanya, buka main sejahtera. Betul tak? Dulu mereka nak masuk negara kita, kita cek pasport mereka. Lah kita duduk dalam negara kita nak masuk pejabat, nak masuk kedai, mereka kena cek kita. Ni tak boleh masuk main sejahtera. Hak tanya tu kadang-kadang pasport pun tak ada. Anak ayam sungguh tuan. Saya nak menentang apa, saya pun ambil 2 dos. Saya nak abang 2-3 benda yang saya nak cakap malam ni tuan-tuan pasal ni. Terima kasihlah saya ucap kepada seluruh rakyat Malaysia yang bersama dengan saya ni. Telefon ni tak akan angkat dah. Telefon ni minta maaf tak akan angkat dah. Tonten, tahniah tak, terima kasih kita. Tonten. Sampai kadang-kadang nak lena kena buat flight mode. Pagi tadi saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Pagi tadi. Tuan-tuan tahu tak orang yang telefon saya pagi tadi pukul apa? Tuan-tuan tahu? Pagi tadi yang telefon saya ucap tahniah 3.57. 3.57 pagi. 017 ujung tu 38. 3.57 pagi. Dia dah cerita ada orang hitam mata kecil. Telefon ni. Tempat telefon lah Tuan-tuan, kalau orang telefon tengah malam ni tak sakit mati dua tu lah. Ni seriak darah kita. Siapa mati pula? Hello, Assalamualaikum. Kau salah ni maklum ni ustaz. Ya ada siapa ada nama tak naik ni habaq ada bila tasik keluar. Maklum baru lepas tengok ceramah ustaz, terima kasih lah. Duk suruh cakap bab 2 ketiga maklum tobat tak cucuk dah tak. Pukul 3 pagi dia duduk dengar ceramah saya, dia tak boleh lena. Maklum duk tengok ceramah ustaz, maklum tak boleh lena. Maklum duk tengok, maklum tak boleh lena. Maklum tengok sudah dengan duk kacau saya nak lena saya kata. Maklum tak boleh lena. Tengok ceramah kita, maklum kacau kita nak lena. Saya ucap terima kasih kepada rakyat Malaysia yang nyokong dan semua. Dan saya bercakap ni tuan-tuan, demi rakyat Malaysia. Orang kata siapa yang ustaz melawan? Saya kata saya bukan saya melawan. Dan saya pasti majoriti rakyat Malaysia menentang kerja gila yang sedang dilakukan oleh sang pemerintah. Betul ke tak? Apa lagi yang mereka nak buat kat rakyat Malaysia tuan-tuan?
Mari kita ghostan balik, saya nak abang. Dulu tuan-tuan bayangkan waktu PKP 1, PKP 2. Sewaktu kerajaan minta kita cucuk vaksin COVID-19. Saya nak tanya tuan-tuan, majoriti waktu tu rakyat menerima ke rakyat menentang? Rakyat menerima ke rakyat menentang waktu tu? Rakyat Malaysia bukan macam rakyat negara luar. Pakat pergi cucuk lah, saya pun cucuk. Nak selak pada bau tunjuk kata. Tak mana nak cucuk lah. Ada berkata buh nama dalam komputer tu. Dia buka lah. Ustaz boleh ulang nama. Dia berkata cucuk tu baju Ustaz. Nak pergi cucuk dalam bilik tu, dia buka apa? Nak suruh cucuk. Kalau boleh rela kat luar tu pun nak cucuk. Tak ada ni. Memang kita nak cucuk waktu tu. Habis cucuk pakai duk pegang tu pula kad tu. Saya telah divaksin dah tidur. Siapa dapat kad masuk syurga punya kono? Saya nak tanya betul ke tak ni? Saya duk cerita ke laku kita ni betul ke tak? Keluar dewan. Mana kad tu tahu nak kad tu nak bisa nak gamak. Pegang kad tu ni dia nak bulan Facebook. Nah, tuan-tuan duk gelak tu ke laku tuan-tuan dulu saya nak abang. Kenyih, cak apa belak kenyang tirih nak kenyih, nak gemak. Tak ada siapa pun yang menentang waktu tu, betul tak? Semua kita pakai cucuk. Lepas cucuk tu yang ada cerita pening kepala. Tahan, nak cucuk nak lawan COVID. Dia kata cucuk, kembang kepala tanya maklum. Oh, lepas cucuk tu pening. Masa nak pergi cucuk dengan lelaki dia, balik dengan lelaki orang, pening. Lepas berapa minggu, 2 minggu kan? Lepas 2 minggu kan? Dos kedua pula. Pergi pula. Duk potong. Hanya dengan duk ajak pergi mana waktu tu? Tadi hari ni nak kena pergi cucuk, duk potong. Perak cucuk. Balik duk kebun demam. Saya nak tanya tuan-tuan, waktu tu majoriti kita menyokong usaha kerajaan. Bahkan saya di antara yang berkempen untuk orang pergi cucuk waktu tu. Sebab kita tengok track waktu tu tuan-tuan, betul-betul mereka ni nak jaga rakyat, nak melawan COVID-19. Waktu tu mereka kata bila cucuk 90% negara kita akan masuk ke fasa endemik. Usaha yang pertama nak cucuk rakyat Malaysia, boleh cucuk. Mula dia ambil orang tua, jaya orang tua, dia ambil orang muda, jaya orang muda. Lepas tu dia mula turun ke 18 ke 17 ke 15 ke 19, jaya. Lepas tu dia nak melarat pula main ke sebelah ke bawah ni. Elok semua kita ni dah cucuk tuan-tuan. Majoriti populasi dewasa rakyat Malaysia cucuk. Dia mula main pula. Kalau takat 2 tu tak boleh nak melawan lagi varian baru iaitu Omicron. Ni baru Umi tuan-tuan. Papa tak main lagi, baru Umi. Tuan-tuan baru ingat nak ni mak baru ni. Pak tak main lagi. Pak dia nama Pelak Kron. Pak dia. Hak ni dia baru main mak dia, Omicron. Minta maaf tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang terpaksa duk kawal hangat hati ni dengan gelak. Hangat ni tak tahu nak abak dah tuan-tuan oi. Hangat ni tak tahu nak abak dah. Oi. Seronok balong nak buh nak kena dalam saya. Bila tak beli dia nak bubuh tuan-tuan, orang kata macam-macam. Dia medus ketiga. Haram tak ada cucuk nombor 3, dia kata nombor 4 pula dah. Saya meneliti penulisan-penulisan ahli perubatan. Saya mendengar ucapan-ucapan ahli perubatan. Sebelum saya nak melawan ni tuan-tuan, sebelum saya nak bersuara, saya kena balik rujuk kepada Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya ahli dia kalau kita tak hati. Saya memang bukan ahli perubatan. Saya faham betul. Bahkan dalam bidang agama pun saya bukan ahli yang hebat.
Sebelum saya nak komen, sebelum saya nak bersuara, saya kena baca dulu penulisan-penulisan ahli perubatan yang menentang dos ketiga ni. Yang menentang dos ketiga ni tuan-tuan bukan ustaz, ahli perubatan, doktor. Kita baca penulisan apa? Kenapa mereka menentang? Pasal apa mereka tak bagi? Kita baca, kita teliti. Kalau ada yang kata ustaz saya duduk cakap lah, ustaz bukan bidang dia ni, bidang perubatan. Ya, saya mengaku saya bukan bidang perubatan dan saya bercakap selepas saya membuat kajian, membaca, meneliti teks penulisan mereka. Saya mendengar wancana-wancana, ucapan-ucapan daripada doktor-doktor yang tidak bersetuju. Bahkan saya bertemu secara personal dengan doktor-doktor yang tidak bersetuju. Doktor-doktor ni mai jumpa saya. Ni ustaz, kami harap ustaz tolonglah bersuara ustaz demi kepentingan masyarakat. Tuan-tuan, sila saya minta, saya cabak kepada orang yang duk kata ni, sila kemukakan satu ucapan saya yang saya menghasut dan menghalang orang-orang jangan pergi cucuk dos ketiga. Sila bawa. Sila tunjuk ucapan saya yang saya minta jangan duk bagi cucuk. Doktor-doktor yang mai jumpa dengan saya yang balik daripada luar negara, yang balik daripada Mesir, tolong bercakap ustaz benar ni. Tuan-tuan bayangkan, saya nak tanya, sebab tu saya tanya soalan pertama saya, vaksin COVID ni untuk mencegah rakyat daripada terkena jangkitan COVID-19 ataupun perniagaan orang politik? Saya tanya soalan yang pertama. Tuan-tuan boleh cek dalam Facebook. Tuan-tuan cek dalam Facebook ucapan-ucapan saya. Tuan-tuan cek dalam Facebook kalau ada benda yang saya bercakap yang saya mengasut. Tuan-tuan cek dalam Facebook. Soalan pertama saya, vaksin COVID-19 untuk merawat penyakit ke ataupun sebagai perniagaan orang politik? Sila kemukakan ucapan saya yang saya pernah kata, dan menghasut orang jangan pergi cucuk dos ketiga. Tak ada. Tuan-tuan, saya nak tanya ni tuan-tuan, saya nak tanya kepada orang yang duduk ni, apa lagi yang rakyat tak korbankan untuk memutuskan rantaian COVID-19? Saya nak tanya, apa lagi yang kita tak korban? Kali pertama lockdown tak pergi mana, duduk di rumah. Kerana kita buat PKP ni tuan-tuan, berapa ramai pasangan yang bercerai kerana kesempitan hidup? Ada kita memerontak? Saya nak tanya tuan-tuan, ada rakyat mangkit memerontak? Tak ada. Kerana PKP, berapa banyak perniagaan orang kita yang gulung tikar, hilang kerja, hilang pendapatan. Kita tak pernah berontak. Sebab kita tahu rakyat kena bantu kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID ni. Kita duduk di rumah, polis duduk jaga jalan. Dan ingat mereka tak stres. Sampai duduk pergi pinjam ayat rumah orang, duduk tarik ni, panas ni dia, duduk ceruak kemah. Hak pensan dalam kemah. Bukan sehari, bukan dua. Hak pekerja-pekerja KKM. Hak duduk pakai PPE basah lencun. Kita support. Rakyat Malaysia support. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih, dan kita tak boleh nak balas jasa petugas-petugas barisan hadapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang membalas jasa baik kalian. Amin ya Rabbal Alamin. 2020 tak selesai, masuk 2021 pula, hadap pula kita dengan PKP, dengan darurat. Tuan-tuan nak kata apa? Saya nak survive sekolah, tuan-tuan, jual kereta, jual hak tu, jual hak ni.
Jangan tanya tanah berapa kepinggiran dah saya jual. Raita jual. Nak bayar gaji staf tak ada duit. Saya ingat tak kurang pada 4 pucuk geran saya jual nak jaga sekolah. Tak apa tuan-tuan, kita nak lawan Covid. Dan kita rasa inilah sedikit pengorbanan yang kita kena bayar, yang kita kena korbankan nak memastikan negara dan rakyat selamat daripada Covid-19 ni. Cucuk. Tiba-tiba nak main ni kita nampak merapu sangat tuan-tuan ni. Mana dia hak kita sebagai rakyat tuan-tuan? Okey, dos pertama, dos kedua. Kalau hampa tak ambil, hak pekerja kerajaan boleh hilang kerja. Betul ke tak? Dalam perjalanan tadi telefon saya pegawai kerajaan. Terima kasihlah Ustaz. Saya bulan 10 baru ambil vaksin Ustaz. Sebab tu pun nyaris-nyaris saya nak kehilangan kerja. Saya sebagai penjawat awam, sebagai pegawai kerajaan, nyaris-nyaris hilang kerja. Duduk di Penang. Ambil, pejam mata. Mai orang kata jangan duk ambil, dalam vaksin ni ada babi. Babi pun babi lah. Buka kita teliti. Yang nak cucuk tu vaksin bukan nak ambil babi sumbat lampau-lampau. Cucuk. Babi ni yang duk cerita dah, banyak ekor dah perasaan kat kandang dah duduk dalam badan kita. Makan mi ni dia kata dalam mi ni ada lemak babi. Babi pula dah. Pakai pula apa ni dia kata yang ni pun ada lemak babi. Saya perasan dah rakyat Malaysia ni sekandang babi dah kot kat badan kita ni, perasan sikit-sikit ni. Masyarakat takut waktu tu nak ambil. Adalah pakar-pakar perubatan ni kata yang ni janganlah bahaya sebab vaksin ni berapa lama baru lepas ni nak main cucuk dalam badan kita, ni baru nak jadi test kepada apa semua. Tak apa kita pejam mata. Pengorbanan rakyat kepada negara demi memutuskan rantaian Covid. Rakyat ni dia takkan dengar cakap orang politik kalau kami orang agama tak tolong. Betul ke tak? Telefon kita ni, Ustaz macam mana nak cucuk tak cucuk lah? Cucuk saya pun cucuk. Oh, tak cucuk saya cucuk. Cucuk. Balik dia pun, Ustaz lepas cucuk tu ada pening-pening nampak? Ada sikit, tak jalan kot Ustaz no. Pening-pening sikit kot, tak jalan kot. Tak jalan tu ada lagi ni. Lah saya cerita ni betul Dia telefon kita. Duk pening-pening tak jalan kot Ustaz no. Tak saya pun pening duk ada lagi tak jalan ni. Tak apa. Masyarakat lebih percaya kepada kami orang agama lebih daripada orang politik. Betul ke tak? Kita pegang konsep waktu tu al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Itu kaedah yang kita pegang pada waktu itu. Kita duk tengok lepas habis 100% populasi dewasa dah cucuk ni, tak pergi ke endemik pun. Dia mai pula Omicron. Saya bukan kutip komen-komen netizen ni tuan-tuan tak. Saya ambil bertenang dulu, saya dengar. Saya rujuk kepada pakar-pakar perubatan, ahli-ahli perubatan. Doktor-doktor ni dia Ustaz, kami nak terang kat Ustaz, yang ni doktor ni. Ada yang balik daripada Mesir, ada yang balik daripada India, apa semua ni duk terang ni. Hak yang Islam yang bukan Islam menentang benda ni. Suruh rakyat ambil dos ketiga. Kalau dos ketiga ni tuan-tuan pilihan kepada rakyat, saya tidak ada masalah. Kalau ucapan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan, tuan-tuan, kita sedang berhadapan dengan satu varian baru yang dikenal pasti, iaitu yang bernama Omicron.
Varian ini tuan-tuan memerlukan kepada rakyat-rakyat ni untuk mengambil dos ketiga, dan pihak kerajaan tidak mewajibkan dos ketiga ni untuk ambil. Ia sebagai satu galakan, dipanggil dos penggalak. Bagi tuan-tuan yang nak ambil, silakan ambil. Bagi tuan-tuan yang tak mau ambil, terpulang. Dan pihak kerajaan tidak akan bertanggungjawab di atas apa yang berlaku jika tuan-tuan tidak ambil. Dan mai sejahtera tuan-tuan pun tidak akan bertukar menjadi warna putih. Kuning tu sampai tuan-tuan balik bertemu dengan Allah. Dan kita menggalakkan kepada kanak-kanak untuk ambil, kepada orang-orang dewasa tu ambil. Nak cucuk, pergi cucuk, itu pilihan kamu. Tak mau cucuk, silakan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau itu yang dipegang oleh KKM, oleh Menteri Kesihatan, ada tak rakyat nak memberontak? Saya nak tanya tuan-tuan. Sekarang kita tengok di depan mata kita. Kita baca penulisan ahli-ahli perubatan mengenai mudarat, dan mereka tidak bersetuju tindakan yang diambil ini kepada rakyat. Kita mendengar ucapan-ucapan, kita membaca, kita mendengar ucapan daripada ahli perubatan yang menentang, yang membantah. Dan juga yang ketiga lagi tuan-tuan, yang menyokong benda ni. Kita baca, kita dengar, dan kita lihat depan mata kesan yang telah dirasai oleh mereka-mereka yang mengambil dos ketiga. Tiba-tiba rakyat tak mau ambil, dia nak ugut rakyat. Siapa yang tak ambil, mai sejahtera dia tak lengkap bertukar menjadi warna putih. Saya nak tanya tuan-tuan, yang ni zalim ke tak ni? Ini tiga benda yang saya bersuara kerana saya dah lalui tiga benda. Saya dah baca, saya dah dengar, dan saya dah tengok depan mata. Selepas vaksin, buah pinggang bocor depan mata saya, tuan-tuan. Orang kampung selang 4-5 buah dengan rumah saya, bocor buah pinggang lepas ambil vaksin. Pergi hospital, doktor kata yang ni tidak ada kaitan dengan vaksin. Nak kata apa? Tak ada kaitan dengan vaksin. Tapi saya nak tanya doktor, pasal apa lepas saya ambil vaksin ni baru bocor? Itu kita kena buat kajian semula. Nak kata apa? Nuh ada viral dalam Facebook, cucuk-cucuk yang ketiga lumpuh. Dan kita nak tanya yang kedua. Saya nak tanya pula tuan-tuan, saya nak tanya kepada Menteri Kesihatan dengan Ketua Pengarah ni, saya nak tanya yang kedua. Kalau kita ambil cucuk-cucuk, kita jadi ada kesan sampingan, sakit sepanjang hayat ke, cacat kekal ke, siapa nak tanggungjawab? Saya sebagai seorang bapa ni, saya ni, dan saya sebagai seorang suami, anak saya anak nombor 1 pun baru besar 5 tahun, umur 5 tahun, nak hidup lama lagi. Isteri saya pun muda ni. Mau saya cucuk-cucuk, saya lumpuh duduk lena atas katil. Anak saya siapa nak tolong besarkan? Anak saya siapa nak tolong bagi duit ke dia? Saya nak tanya, menteri nak mai bagi, Ketua Pengarah Kesihatan nak mai bagi. Kita ada bapa, kalau cucuk-cucuk pak kita lumpuh, siapa nak mai basuh berak pak kita ni? Menteri nak mai ke? Ketua Pengarah nak mai ke? Tuan-tuan, tolong jawab soalan kita ni. Sebelum nak mewajibkan kepada rakyat untuk ambil, tolong jawab soalan rakyat ni. Kita bukan kita tak mau ambil, kita takut nak ambil. Ni tuan-tuan, hari ni kes berapa ribu pula ni? Berapa ribu ni? 22 ribu. Jangan lebih dah boleh lagi kan nak menteri? Nak menteri?
Wah, kacau tuan-tuan, tak kisah berhenti ni. Tak, saya jemput kata tuan-tuan tak setuju sila bangkit. Tuan-tuan kata tak betul ya Ustaz cakap. Saya nak habaq secara asasnya, saya tak pernah bangkang tuan-tuan. Usaha murni kerajaan ni saya sokong. Cuma masuk dos ketiga saya kata ni tak betul. Hari ni tuan-tuan tengok 22,000. Rakyat tak ada hak kan nak mempersoalkan tentang angka ni tuan-tuan. Angka ni dikutip ambil daripada mana? Test mana yang mereka buat? Siliwa test ada ludah di rumah tu ke? Bila kita tanya kena jawab. Siliwa test ni tuan-tuan, saya nak abang saya tak percaya, saya sendiri kena. Ludah-ludah naik dua lain, naik pregnant ke aku? Koyak satu lagi ludah pula, tunggu pula. Lepas kata 15 minit, kita tunggu setengah jam. Tak naik dua lain pula dah. Koyak nombor 3 ludah, dia naik dua lain pula dah. Di sekolah kita suruh budak-budak mai, kita test setiap minggu. Ludah ustaz, dua lain. Ha? Dua lain? Ha, ludah tak? Dua lain. Okey, berehat lu. Minum air tak? Minum lagi sejam mai pula. Ludah pula. Satu lain. Sehari berapa kali lega, berapa kali positif ni? RM22,000 tuan-tuan. Law ni dia ada dua. Rakyat Malaysia ni dia ada dua golongan law ni. Yang pertama, golongan yang pertama yang tak percaya. Saya tanya tuan-tuan, ada tak? Ada tak? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab dengan ikhlas. Live ni tak nampak muka tuan-tuan, nampak muka saya ya? Saya cek tengok betul ya? Ada nampak muka tuan-tuan tak? Tak nampak muka tuan-tuan. Hadut lena apa tak ada? Tak ada. Nampak muka saya ya? Tuan-tuan kan takut? Hak ni nampak muka tuan-tuan tak? Okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. 22,000 hari ni punya angka, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan percaya ke tak? Saya nak kata apa? Saya nak tanya kali lagi, tuan-tuan jawab bagi mereka dengar. 22,000 hari ni angka, tuan-tuan percaya ke tak? Tak percaya. Saya tak hasut tuan-tuan, saya tak kata apa pun. Ada saya kata tuan-tuan nak percaya angka ni, ada saya kata. Kemarin bila dia kata 20,000, saya letak satu huruf ya. Wow. Saya tak boleh komen lebih. Segi orang kata saya ni apa-apa, tak boleh. Orang ni, dia ada satu orang ni dia kira politik ya. Apa kita cakap semua dia nak guna politik. Tak boleh cakap lagu ni tak boleh. Dia kira politik ya orang ni. Sampai dia tak boleh nak membeza yang mana demi keselamatan rakyat, yang mana demi kepentingan politik. Sebab tu saya nak kata kat tuan-tuan, orang politik ni kuat mana pun dia fikir ada dua. Yang pertama kepentingan rakyat, yang kedua kepentingan politik dia. Orang politik dia akan ambil yang mana? Yang ni dulu kan yang ni dulu? Okey, saya bagi pilihan. Orang politik ni dia ada dua benda kepentingan di depan mata dia. A, kepentingan politik dia. B, kepentingan rakyat. Di antara A dan B, orang politik akan utama yang mana dulu? A, tuan-tuan jawab. Bukan jawapan saya, jawapan tuan-tuan. Dia kira politik dia. Sebab tu minta maaf saya naik satu tahap, naik menyampah dengan orang politik ni, minta maaf tuan-tuan. Bila kita bercakap ni demi kepentingan diri kita ni, diri kita. Nak cucuk ni, kalau nak lumpuh ni bukan mereka. Kita nak pertahan diri kita, tak boleh. Ni kita duduk negara mana ni tuan-tuan? Saya rasa Israel pun tak macam ni. Saya rasa Korea pun yang kata kuku besi ni tak macam ni. Kata Kim Jong-un tak macam ni. Betul ke tak?
Kita nak bercakap ni pasal keselamatan diri kita. Yang mereka nak suruh cucuk ni anak kita. Kita sebagai bapa, kita sebagai parent, mereka ni mak bapak ni tuan-tuan, ni anak kita umur 5 tahun, umur 6 tahun, umur 7 tahun. Kita tak mau bagi cucuk anak kita. Tak boleh kita nak defend. Ni mereka nak suruh cucuk mak kita, mereka nak suruh cucuk pak kita. Duk sihat, elok, yang tak ada masalah apa, boleh pergi masjid, naik motor, cucuk-cucuk lumpur. Kita nak jaga keselamatan mak bapak kita, tak ada hak nak bercakap. Ni apa ni? Saya ada anak, saya tak mahu anak saya kena cucuk umur 5 tahun. Kalau dia kata umur 18 kata cucuk, kita boleh terima. Bukan nak menentang daripada beranak sampai umur 2 tahun, 3 tahun. Semua vaksin anak saya dah ambil dah. Hak kerajaan bagi itu tak cukup, yang swasta pula saja saya ambil semua. Kita tengok tuan-tuan duk bawa budak duk teriak menjerit duk pergi cucuk. Bagi pilihan. Ni anak kamu nak cucuk, cucuk. Tak mau cucuk, tak payah cucuk. Bagi pilihan. Ni bapak kamu dia ambil Sinovac ke Sino apa ke, nak ambil dos ketiga silakan, tak mau ambil pun tak ada masalah. Ni tuan-tuan, tiba-tiba duk main dia 22,000 hari ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan sekali lagi, tuan-tuan percaya ke tak pada angka ni? Dengar, orang tak percaya. Bukan saya kata. Saya nak habang rakyat Malaysia ni ada 2 jenis lah ni. Hak golongan A, hak ni. Hak habang 100 juta pun kami tak peduli lah. Dan dia takkan ambil vaksin ketiga, dos ketiga. Tapi tuan-tuan jangan menafikan ada golongan kedua, hak percaya. Dia percaya 22,000 ke 24,000, kalau esok dia habaq 48,000 pun dia percaya. Dan dia tak berani nak ambil vaksin ni. Dia percaya tapi dia tak berani nak ambil. Dia mula dah masjid dia tak pergi. Dia mula dah kuliah dia tak pergi. Dia mula dah berniaga pun dia tak berani buka kedai. Tak kesian ke kat orang lagu ni tuan-tuan? Saya nak abang kepada pemimpin-pemimpin ni, mai turun tengok biji mata rakyat ni. Tengok biji mata rakyat. Pandang dengan pandangan kasih sayang. Mai tengok biji mata rakyat ni. Mai tengok biji mata mak bapak yang dah terlantak atas katil kerana ambil dos ketiga ni. Kita bukan nak halang. Mai tengok derita anak-anak yang terpaksa berhenti kerja kerana nak jaga mak bapak. Mai tengok biji mata mak bapak yang baru ni viral dalam Facebook, terpaksa beratus ribu nak selamatkan anak dia lepas kesan sampingan. Mai turun tengok. Saya siang malam duduk dengan orang ramai tuan-tuan, siang malam. Salahkah kalau kita nak bersuara sedikit pasal ini hak kita? Bila bersuara, ugut nak saman. Bila bersuara, ugut macam tu, ugut macam ni. Dia kata, ustaz duk ingat-ingat apa, pergi jumpa menteri, cakap tuan-tuan ingat menteri nak layan kita ni. Dan saya tak payah bercakap ni, dah minta berapa pertubuhan, dah minta NGO, dah minta nak berjumpa, nak bersuara, tak diberi ruang. Doktor-doktor ni nak bersuara, dah hantar aduan, tak diberi ruang. Salahkah kita nak bersuara sikit tuan-tuan? Tuan-tuan nak bersuara tak mana ni? Tuan-tuan orang Sungai Kot nak bersuara tak mana ni? Adalah sikit orang macam saya ni hak cakap orang dengar, mainlah saya nak tolong bersuara. Dan saya habaq, saya ulang sekali lagi, saya tidak pernah menentang vaksin nak diberikan kepada rakyat. Saya tak pernah menentang. Saya habaq betul-betul, saya tak pernah menentang. Silakan.
Cuma yang saya menentang adalah cara dan tindakan yang tak betul. Betul ke tak? Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak tuan-tuan yang menghalang? Tak ada. Ya, saya bukan bidang perubatan, tapi saya membaca penulisan ahli perubatan. Saya mendengar ucapan ahli perubatan. Saya melihat kesan depan mata saya orang yang dah ambil. Sepatut bagi pilihan. Siap pula dalam orang tu pula, siap pula dalam orang. Kalau jadi apa-apa, tak boleh cah apa kepada pihak kerajaan dan kementerian, kepada menteri apa semua. Cuba tukar borang tu, siapa yang ambil vaksin. Saya bersetuju untuk mengambil vaksin. Pihak Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan dan Kerajaan akan basuh berak saya bila saya lumpuh. Akan bagi anak bini saya menteka darah bila saya tak boleh cari kerja. Akan meduk melungut depan rumah saya, tunggu pak saya bila lumpuh. Sign. Kalau anak saya, cucuk-cucuk meninggal, maka halallah anak ataupun cucu ketua pengarah ke, menteri ke, untuk dibunuh seorang. Tak apa. Kasak lah bunyi kasak, tapi betul ya. Kalau cucu anak kita mati, pergi bunuh anak dia seorang, cucu dia seorang. Setuju ke tak? Tak boleh nak bersuara langsung. Nak pergi masjid pun kena tengok vaksin dulu. Siapa nak tanggung tuan-tuan ni? Dosa-dosa orang tak pergi miang Jumaat, siapa nak tanggung? Tak apa, masjid kami tak ada masalah. Masjid sini, masjid tempat lain. Nak masuk pintu pagar dah buka besar tu, masuk tunjuk. Masuk tunjuk. Masuk tunjuk. Kemarin dulu saya sembahyang satu masjid. Saya mau abang masjid mana? Bagi saya benda-benda ni bukan pihak masjid yang salah. Mereka pun follow kepada SOP yang ditetapkan. Nak masuk, suar. Ada jaga depan tu. Buka mai sejahtera cik. Okey. Sejadah bawa. Jadah kecil ke besar? Besar. Mana duduk dengan cik pun boleh. 2 orang. Dan saya kata begitu. Kalau takat bawa kendrida tak boleh. Bawa jadah halus itu tak boleh. Jadah besar ni dia hobi. Dia kata jadah besar je. Besar. Cuba buka. Saya kata ni satu ada, satu lagi besar. Boleh mayang kita dua. Dia gelak je, dia tak terus. Ini SOP waktu nak masuk masjid. SOP nak masuk shopping mall, lain. SOP nak masuk stadium tengok bola, lain. SOP nak naik pengangkutan awam, lain. Stadium boleh duduk rapat. Pengangkutan awam boleh duduk rapat. Masjid kena duduk berjarak. Tak boleh nak tikai salah. Saya nak abang ni negara Malaysia. Pemimpin kena dengar apa keluhan rakyat di bawah. Bukan rakyat di bawah hanya mendengar dan mematuhi secara membabi buta arahan pemimpin. Rakyat takut nak cucuk, salah tak ada nak bersuara. Apa ni tuan-tuan? Nabi dia tengok fitnah yang berlaku ni tuan-tuan di antara masjid ke masjid. Pengajaran yang pertama apa dia? Hang jaga hubungan hang dengan masjid, selesai. Hang jaga hubungan hang dengan masjid, selesai. Nabi tengok tuan-tuan. Yang pertama, Nabi berjalan. Nabi tengok, ni Jibril tunjuk dekat Nabi ni. Ni dia di antara umat-umat hang Muhammad ni, penyakit umat-umat hang ni. Apa dia? Ni penyakit umat hang ni. Bila Nabi tengok ada satu kumpulan manusia dihidang 2 jenis daging di depan dia. Satu daging yang bernanah busuk, satu daging yang sedap. Nabi duk tengok mereka ni nak pilih yang mana ni. Nabi duk tengok. Nak pilih hak busuk tu kan, nak pilih hak sedap. Tengok kumpulan ni tuan-tuan. Dia pilih hak busuk berbanding hak sedap. Dia pilih hak busuk berbanding hak sedap. Daging lemcok lah, nucok lah, nicok dia haram tak ke darah. Hak dia duk makan daging busuk tu. Nabi tanya Jibril, siapa ni? Jibril kata, ni lah di kalangan umatmu, hai Muhammad, yang ada isteri halal untuk dia berseronok di rumah. Dia tetap memilih jalan penzinaan untuk dia berseronok.
Saya nak tanya dekat tuan-tuan, lah jadi ke tak? Lah jadi ke tak? Pergi lagi. Tengok satu kumpulan duduk kerja hempuk kepala dekat batu. Pecah jantung hempuk. Pecah jantung hempuk. Siapa dia pula Jibril ni duduk kerja hempuk kepala ni? Inilah umat-umat hang yang berat kepala untuk menunaikan solat. Ada ke tak? Tengok lagi. Tengoklah Pak Long ni duduk galah kayu api. Jalan-jalan tersembam tabah kayu api penuh kat tengah belakang atas kepala. Dia mangkit, dia bubuh pula jalan-jalan tabah penuh kat atas kepala, mangkit bubuh pula. Siapa dia ni Jibril? Inilah di kalangan umat hanya duk gila jawatan. Hak duk ada pun tak darat nak laksana, duk gila pula. Dalam reket orang polisi. Ada penyakit duk gila jawatan ni tuan-tuan? Ada ke tak? Jawatan yang duk ada tu pun tak nak buat apa, duk gila lagi. Kalau dia pegang jawatan, rakyat habis susah, duk nak lagi. Dapat lagu mana tuan-tuan? Pasal kita daripada kecil mak kita duk ajak nyek-nyek semut. Lagu nyek-nyek semut tu. Nyek-nyek semut. Siapa sakit? Sungai Kok nyanyi lagu tu. Siapa sakit turun ke bawah kan naik ke atas. Kami pahlawan-pahlawan di Kok Diang ni menyanyi naik ke atas. Nyek-nyek semut. Siapa sakit naik atas. Hak sakit semua duk kerja naik tuan-tuan. Mampu kita. Faham tak? Hak duk naik tu semua hak jenis penyakit, hak jenis sihat tak naik. Kena tukar dah lagu tu. Nyek-nyek semut siapa sakit turun bawah. Nyek-nyek semut. Dah ada kerja duk naik atas. Bila hak sakit duk naik atas, hak bawah boleh penyakit. Sama dengan lagu Bangau Bangau. Lagu Bangau Bangau dulu kita duk menyanyi tuan-tuan. Batullah ni tuan-tuan. Tak ada siapa nak mengaku salah. Tanya kawan tu dia kata kawan ni. Tanya kawan ni dia kata kawan tu. Dah duk menyanyi lagu Bangau Bangau. Daripada Bangau ni tuan-tuan sampai Ulak baru selesai. Mujuk Ulak tu baik. Bila tanya dia yang nak makan kata siapa? Makan aku. Selesai lagu tu. Kalau Ulak pula tu salah orang lain tak habis lagu tu. Dan Bangau Bangau kenapa engkau gurui? Dia tanya Bangau awak yang gurui. Bangau tak ada jawab kat punya pasal. Dia boleh nak jawab lagu tu. Tak, dia kata tak. Macam mana aku tak gurui, ikan tak timbul. Oh, ikan. Tanya pula ikan. Ikan lepas tak timbul. Kalau ikan dia jawab tak nak lompat, aku pun kena go 4 hari. Dia kata tak lompat. Tak. Ikan tak salah. Tak timbul lagu mana rumput panjang. Salah rumput. Pergi tanya pula rumput. Awak yang panjang. Rumput kata nak buat lagu mana, kebau tak makan. Tanya kebau pula, kenapa tak makan rumput? Kebau kata nak makan kok mana, perut sakit. Tanya perut lah, tu orang tanya perut. Punya lagu tu, pergi tanya perut tu. Punya nak tahu jawapan, tanya perut. Perut kenapa sakit? Perut kata apa? Makan nasi mantah. Bila masa kebau makan nasi? Saya nak tanya tuan-tuan. Hah? Bila masa kebau makan nasi? Cuhabak mazat. Kebau Sungai Kok makan nasi. Nasi mentah. Tak puas hati tanya nasi pula. Nasi awak yang mentah. Buat kok mana? Kayu api basah. Tadi tak ada periuk ni. Dia masak dengan kayu api. Tanya pula kayu api pasal apa basah? Dia kata macam mana hujan timpa. Tanya hujan turun apa? Tak turun, macam mana kata dia panggil? Oh, naik turun dah lagu ni. Naik turun dia tanya soalan tak jumpa jawapan. Dia kata naik dah kata. Hujan kata panggil turun tanya kata pula. Yang panggil hujan siapa? Cari mampu nak ulang nak kedara. Mujur ulang tu bagus tuan-tuan, letih dah duk tanya ni. Perut tanya, nasi tanya yang ulang pun nak makan katak siapa? Ulang kata punya pasal aku dah makanan aku. Selesai. Kalau ulang pula kata macam mana tak makan, perut lapar, tanya perut ulang pula lah. Pasal apa? Mampu.
Ni antara lagu-lagu yang kena tukar, yang duk ajak budak-budak menyanyi lah. Yang duk ajak lah, nyek-nyek semut. Lah kali yang kita duk angkat menyakit, boleh menyakit ke kita? Nabi tengok dah dalam malam Isra' Mi'raj. Nabi dengar 4 suara yang menyeru Nabi. Oi, kat pukul 10 lah. 3 minit lagi boleh? Lepas tu saya nak panggil, saya pun lapar tuan ni, lapar. Ada makan tak? Ada lah. Mau tak ada tobat tak mai dah yang duk panggil dah. Tak bayar tak bagi, tak jamu makan tobat tak mai dah. Dan tuan-tuan, Nabi dengar 4 seruan suara dalam malam Isra' Mi'raj. Yang pertama, Nabi dengar seruan daripada Yahudi. Kalau Nabi layan, umat dia akan ikut perangai Yahudi. Tara Nabi tak layan pun lah perangai ni, ikut ke tak? Perangai Yahudi ni umat dia ikut ke tak? Sampai tak ada rasa malu hidup ni tuan-tuan. Sedangkan malu ni pakaian yang kena ada kepada orang Islam. Malu ni pakaian yang kena ada kepada orang mukmin. Lah saya nak tanya tuan-tuan, umat Nabi Muhammad di mana dah sifat malu dia? Sifat malu yang ada pada umat Nabi Muhammad ni ke mana dah tuan-tuan? Tuan-tuan nak tengok malu ke tak? Buka sosial media, terutamanya TikTok. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak orang Islam ni hilang rasa malu. Perangai ni tak perlu ada pada orang Islam. Bergelek. Saya heran sungguh tuan-tuan, tambah-tambah minta maaf. Maklum. Nak cakap lagi, maaf ke tak? Hei, maaf ke tak? Nak cakap tak kena, tak cakap pun tak kena. Tak maaf saya nak cakap, maklum lah. Saya minta maaf maklum. Orang perempuan ni tuan-tuan, bila dia hilang status isteri orang dia, main status janda, dia jadi pelik betul. Dia mula pasang badan pakai baju ketat ni, dia aku depan TikTok. Handphone tutup siap masjid buka. Relah tengok janda ni duk menari. Terus mani hadas tu siap tu tuan. Terus mani hadas tu siap tu. Minta maaf maklum lah. Minta maaf maklum. Jagalah maruah kita tuan-tuan. Jaga maruah kita. Kadang-kadang pak ni lebay. Duk pergi masjid, anak dara dia ni dia duk main TikTok. Mana maruah? Tu tara Nabi tak pandang, tak peduli, tak sahut seruan Yahudi tu tuan-tuan. Nabi dipanggil pula seruan yang kedua daripada seruan Nasrani. Seruan ketiga Iblis. Duk bawa api tu, duk ligan Nabi, berhenti tak Muhammad, berhenti tak? Nabi kata siapa dia, apa tak? Jibril kata tu Iblis, baca doa amboi, tersungkuk jin ke depan, mangkit ligan amboi pula tersungkuk belakang. Tu seluar jin cari ke depan, cari ke belakang. Jin pun tengok, dia kata cari teruk dah seluar ni, dia pun londeh hatang tu, tokek bandel mana pergi kutip, balik maju ikut Sungai Kuk ni tuan-tuan. Habis orang Sungai Kuk pakai seluar jin tu. Nabi tengok pula, mai pula perempuan tua berhias duk panggil Nabi. Seruan apa tu? Dunia. Tua berhias. Sebab apa Allah Ta'ala bubuh gambaran dunia ni perempuan tua yang berhias? Sebab apa? Maklum? Apa duk lugu tu? Ni Ustaz Ustam tau, bukan KJ. Ustaz Ustam, jangan elok-elok. Maklum, pula awak ni marah pula. Saya kalau orang lelaki marah ni, dia tak payah rangat tu, maklum dalam marah saya hati semua. Oh, lepa jangan buat tu. Dia marah nak pujuk cukup payah. Orang perempuan tu, tengok dia bagus tu. Dan lepa marah jangan duk peduli apa, dia tak heran. Hang ustaz kata ustaz. Saya ada pergi satu rumah orang kan. Suami dia tu, kawan baik saya, lumpuh. Dia operate tulang belakang, tak boleh berjalan, lumpuh. Jatuh mulut tu. Dia menikah 2. Saya minta izin nak cerita ni, dia cerita habis lah.
Nikah dua bila lumpuh-lumpuh bini nampak dua lari. Amboi pada bini nampak dua. Mujuk bini nampak satu mau peduli. Tapi boleh bola tanggung kat dia. Saya pun pergi ziarah. Maklum tu pun anak murid saya duk main mengaji duduk depan. Dan dia marah, dia tak peduli tok guru duduk tepi gadak, dia beletiak rumah tu kan. Dia duduk suak. Nah. Nak mampu balik rumah ni. Saya duduk tepi. Pasal seronok. Ingat kat dunia. Tua bodoh ni lah duduk belah. Laki dia lumpuh dulu tu. Saya pun duk tengok. Dia berkali belah saya. Hari-hari lagu ni. Hari-hari kena beletiak. Dia tak heran lah dia marah. Dia tak heran. Betul saya seriang dengan maklum-maklum ni. Maklum. Marah ke tak? Tak marah kan? Sebab apa Allah Ta'ala tunjuk yang kata dunia ni ibarat perempuan tua yang berhias. Sebab apa? Nak habak kata orang perempuan tua-tua pun ada karan. Maklum. Ada karan. Maklum. Ada karan. Dia bukan rumah kami orang lelaki. Tua tak ada karan. Dia tengok tua-tua kan. Pedot badan pakai kain melekat. Allah. Dia sintin tu kita terpelabuh sikit Pak Long. Dia kuih tua ni Pak Long. Dia kuih landok pelabuh sikit Pak Long. Jangan duk sintin lagu hak muda. Seriau kita. Sepeda tak pakai. Tetap jalan dah benda. Duk tiba kat bawah tu. Kita seriau tu. Dia nak pergi ambil lembu. Dia sintin. Main kita naik seriau. Nampak Long lah. Tengok. Dia duduk ni Allah. Dia duduk jangkung. Duduk ke depan rumah dia. Dia duduk cabut rumput, duduk jangkung. Jalan lagu tu. Dia mangkit depan pintu rumah berlorong. Nampak tu tak? Tak mana faham tak faham sudah lah. Nak terang mengat pun bahaya juga. Dia lain. Maklum. Tutup. Sungguh maklum weh. Pak Long duk tengok bini orang. Betul dia bersiap. Tengok bini Pak Long tak bersiap. Nak bersiap lagu nak berkira. Nak bini lawa duit berkira. Dia dah Pak Long. Pak Long. Ni saya backup ni. Dia kata aku lah nak nikah lain. Tengok mak hang ni pun Allah. Awak anak tanya abah. Siapa ni kau nak nikah lain. Pagi tadi dia pakai baju hijau. Duduk kat dapur dia duduk buh kepala gas tu. Aku tengok tonggih dengan dia sama besar. Dia kata. Tapi aku tak tahu hak mana tonggih Petronas, hak mana mak hang, baju sama. Aku petak nasi lemak ni. Aku ingat kata kepala tonggih tak kepala mak hang kata. Kok mana cuba awak keluar duit tengok balong lawa ah. Ha. Wapi nak maklum tau. Bi dekat apa dah? Itulah slimming center tu, pi pergi tengok lawa. Lawa tu. Muka tu pi beruih balik. Buang apa-apa. Oh, lawa. Ni dah kedekut. Duk tengok bini orang lawa. Bini kita cop habis duit tengok. Dia kedok ni bagi dia pergi cekang balik tu. Tucuk ni naik lagu tu. Pendak senyum pun jadi sobat pekong lagu tu. Lawa. Ni dah kedekut. Orang perempuan ni mau takat lah ni mat ni. Tuan-tuan saya nak bak zaman lah ni mau takat 50. Kalau dia pandai jaga Pak Long, anak dara pun kena kalah. Ha. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Saya ada jumpa Allah banyak dah tuan-tuan, ada tengok dia jumpa. Kadang-kadang kata datin ni umur apa datin? Saya ada ingat tua dah. 56 dah ustaz. 56 dah datin tapi nampak lawa. Ya ke ustaz? Lawa. Tengok muka putih, tangan hitam, cantik cicuk orang dah kan. Repair balik. Buatlah meja servis ke apa tu kan. Tukar sikit-sikit tu. Timing bell lepas tukar balik. Tengok chamber tu pergi K-pop masuk balik. Timbang elok-elok. Love jalan lagu tu tuan-tuan. Nampak lagu mana? Esok bawa patah kiri kan. Pergi repair balik. Nak abang kata maklum bak tu tua-tua pun maklum aurat kena jaga.
Ni pantang 50 duk ketang ke dada duk sidai baju. Ni bukan Sungai Kok. Dah mana nak marah lah. Ni dia cerita orang Sungai Karangan tu. Duk ketang ke dada umur 50. Saya kena sekali tuan-tuan ni. Ni cerita ni saya ingat lama lah. Saya baru balik umrah. Masa tu saya bujang ni. Maklum tu duduk mengaji dengan saya. Duduk dalam kampung saya. Duduk mengaji dengan saya Rehat. Saya duduk naik motor. Nak keluar pergi cari nasi lemak tu. Saya bujang. Dia duduk sini baju depan rumah. Berkembang dengan kain betik. Dia nampak saya. Dia tak nampak saya kat sebulan. Weh Ustaz! Mazat! Melelong motor kita. Dia cakap. Saya mengkona. Pi mana lama tak nampak. Ingat tak ada dah. Saya kata baru balik umrah. Kita pun nak tengok sama banyak. Ha, dia pun tua. Cua 33. Kita baru balik umrah maklum. Pi bila tak habaq pun ni dia depan kita. Ni dia duk kibahkan depan kita ni ketang dada. Maklum ni jaga dah ni. Saya nak pesan terus maklum pesan kat kawan-kawan tu. Maklum jaga tua pun. Dunia ni tua dah. Tapi make up dia repek hilang. Fitnah ni tuan-tuan. Nak jaga ni lagu mana? Allah Ta'ala kata hampa jaga hubungan hampa dengan masjid. Kemuncak Allah Ta'ala anugerah apa kepada Nabi? Anugerah salat. Jaga hubungan hampa dengan Allah. Masjid hampa jaga. Hubungan hampa dengan Allah hampa jaga. Masalah hampa ni akan settle kata Nabi. Sebab tu lah tuan-tuan, ringkas sangatlah. Saya kalau nak kupas satu persatu ni panjang lagi tuan-tuan ni. Panjang lagi kalau saya nak kupas satu persatu. Tapi masa kita pun tak mengizinkan dah. Sejam 45 minit dah tuan-tuan ni. Kat 2 jam dah. Mau lajak lagi 15 minit, 2 jam. Cukup sekadar tu dulu. Cuma apa yang saya nak abang malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dengan masjid, tuan-tuan jangan buat lebih kurang. Jaga hubungan. Ada program pi masjid. Ustaz ngajak pi dengar. Tak boleh pi. Ustaz tu tak boleh pi. Ngajak apa? Tak boleh pi. Hampir dah dengar. Tak boleh pi. Pi dengar. Tak boleh pi. Ni gaya muda. Dia tahu yang hantar pi ngajak. Dia ngajak mana boleh pi. Dia tahu rebak apa. Kita dengar tak boleh faham. Tak boleh pi. Nampak tu. Hang tak faham korang. Fadilat majlis ilmu hang dapat. Buat lagu mana ustaz tu mengajak tauhid. Kitab lama. Kupas pun cakap lama. Maka tertakluk ke atasnya. Nya tu nya mana tu? Oh, dia kata dia cari nya tu penino. Dia kata dia tak apa. Mudah ustaz. Ajak cakap lama. Saya dulu ada nak pergi ceramah satu tempat lepas Isyak. Saya lalu kat depan satu masjid tu lepas maghrib. Singgah sembahyang Zat. Habis sembahyang ada ustaz tu nak ngajak saya duduk tepi dinding tu. Tengok paklong-paklong ni. Dia kata nak faham kok mana. Ustaz tu ngajak tu. Maka berkata olehnya ke atasnya. Tertakluk kepadanya. Tu dia. Tu siapa kata kat siapa tu? Saya hak dengar pun tak faham. Saya tengok paklong-paklong ni lagi cerah dari depan. Ada paklong tu dulu tu dah. Bila ustaz tu kata ni siapa kata kat siapa ni? Kawan dia tweet siapa kata kat siapa tu ya. Dia makin tidak terus jawab Mahdi kata kat Najib lah kot. Dia kata pi dengar pi lah tuan-tuan. Saya tak mau ni bila mai ceramah tak cukup kursi, tak cukup tempat macam malam ni. Mai kuliah tak ada orang. Ada 10 orang tu. Orang asli tu 10. Dah lah 10, 5 pula dah henti mana. Habis doa pergi duduk luar. 5 ni nak pergi belajar senang. Dia kata mau aku duduk dalam tak nak berjalan merah aku tengah jalan tak duduk. Duduk 5 kerja mana ni duduk kat luar nak minta rokok daun. Kita duduk kat luar pun kira okey lah. Mai juga. Ni suara dah lah. Yang macam mana? Kira okey lah. Mai juga. Kawan dia pula dia jawab. Tu lah. Tak boleh pahala penuh pun boleh setengah pun jadi.
Dia ingat pahala tu kata pak dia kot. Tak boleh penuh dia tengok. Tinggal 5 depan ustaz. 3 pula dah lena. Noh ni noh. Tinggal 2 ustaz tu terang kat 2 tu. Tengah jam nak bunyi lah. Lambat jam ni pun nak bunyi dia kata. Habis jam bunyi tu tengok 2 yang tak lena ni pun pekak rupanya tuan-tuan. Ngajak saja ustaz tu malam tu. Pilah masjid tuan-tuan, pilah masjid. Ni saya nak pesan lah. Saya tahu masjid-masjid kat dalam kampung macam kita ni tuan-tuan, dia tak berapa nak perhalusi sangat tentang SOP ni, vaksin ni. Malam ni saya nak bagi seruan kepada masjid-masjid seluruh Malaysia. Sudah tiba masanya kita mengambil tindakan sendiri sebagai rakyat Malaysia. Apa dia? Menyelamatkan umat Islam daripada tidak datang ke masjid. Sempena dengan Isra' Mi'raj, sempena dengan bulan Rajab. Pedulilah SOP yang menghalang orang-orang yang tidak vaksin untuk datang ke masjid. Sila orang yang tak vaksin datang ke masjid. Saya tak reda melihat umat Islam di Malaysia yang dah 2 tahun tak sembahyang Jumaat. Setuju ke tak? Ketepikan, dalam bahasa yang lebih lembut, perdajalah SOP ni. Sampai bila kita nak halang orang tak main masjid tuan-tuan? Cicak pun kata ya. Saya nak pesan, lah banyak dah masjid-masjid di kampung ni, tapi ada lagi masjid yang tegas. Pendajal buanglah SOP ni tuan-tuan. Terbukti gagal. 2 tahun tak boleh memutuskan rantaian COVID. Biar mereka nak halang orang datang ke masjid, jangan kita menghalang orang datang ke masjid. Setuju? Mai bayang, mai kuliah, mai mengaji. Kita halang mereka tak pergi masjid, naik 22,000 juga. Kita bukan tahu doa-doa mereka yang dizalimi ni. Ya Allah, jangan nak bagi putih lah. Padahal mereka pun tak pergi kami pergi masjid, naik pula. Mai tuan-tuan, jaga hubungan kita dengan Allah. Kita nak Allah jaga kita, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini ada manfaat untuk diri saya terutamanya dan untuk diri kita bersama, insya-Allah. Boleh berhenti dah kot no? Boleh dah, cukup lah. Nak main bila pula tak tahu dah tuan-tuan ni. Saya jenis sekali main, nak main pula payah. Saya nak pergi tempat lain pula. Nak main pula kita tengok lah 2025 tu kah. Masa tu bagi Omicron 1.3 juta sehari ke. Kita main. Dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati serta mengampuni segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dibalas dengan ganjaran pahala di sisi Allah. Amin. Dengan langkah dan hadirnya kita pada malam ini diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah. Amin. Dengan liqa pertemuan kita pada malam ini, kita berdoa kepada Allah agar lenyapkanlah COVID daripada muka bumi ini dengan segera. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabuli segala permintaan kita di dunia dan di akhirat, menjadikan kita hamba yang terbaik di dunia dan dianugerahkan syurga olehnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya cukup sekadar ni dulu tuan-tuan. Saya ada online pula lepas ni. Sekejap lagi saya nak lari masuk kita ada online pula. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi lah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jemputan pun Allah Taala tak izin, tak jumpa juga tuan-tuan. Saya mai tuan-tuan tak mai. Betul tak? Saya mai tuan-tuan tak mai, tak jumpa jugalah. Malam ni kita mai bukan kerana kita ada masa dak. Berlambak lagi orang ada masa tapi haram tak mai pun. Kita mai malam ni bukan kerana kita sihat. Kita pun bukan sihat ni tuan-tuan ni. Ada yang ciman ni. Betul tak? Tengok pun tahu. Mula ceramah tak kaki kanan duduk bawah, kaki kiri duduk atas. Masa duduk derah tadi, kiri pula duduk atas, kanan duduk bawah. Lepas tu dia mangkit lagu tahiyat awal, dia tengok kita. Lepas tu dia duduk tahiyat akhir dah. Tak berhenti lagi ustaz ni. Lepas tu saya kena ngeci manis tu kan. Kebal. Macam-macam nyakit kita pun. Tapi kita boleh sampai. Kerana apa yang kita sampai malam ni tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak madrasah. Walaupun bangunan tuan-tuan tidak segah, tetapi pengisiannya cukup bermakna. Zawaftum masajidakum wa halaitum masahifakum faddimaru alaikum, kata Nabi. Mai satu saat masjid dan rumah Allah dihias dengan cantik, tapi pengisiannya kosong.
Al-Quran dimashafkan dengan cantik, tetapi buta yang untuk orang yang membaca. Tak buat apa tuan-tuan. Faddimaru alaikum. Masa tu jaga-jaga kecelakaan pasti akan menimpa. Biar bangunan kita tak segah, tetapi program kita semegah. Daripada bangunan kita gah, program tidak semegah. Yang kita nak bangun bukanlah masjid. Yang kita nak bangun bukannya surau, tetapi masjid dan surau yang lebih penting membangunkan umat dan masyarakat. Kalau masjid cantik, surau indah, masyarakat hancur, tidak bermakna. Betul? Yang kita nak bangun adalah umat. Yang kita nak bangun adalah insan. Mudah-mudahan saya doa kepada Allah, madrasah tuan-tuan ni akan terus diberikan kemudahan untuk membangunkan umat-umat di sini, insya Allah Ta'ala minal aminin. Cukup sekadar ni dulu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Habis program semayang nanti tuan-tuan tengoklah di belakang kereta saya sana tuan-tuan, saya dah bawa produk Tok Koko. Produk Tok Koko untuk tuan-tuan lah yang tuan-tuan tahulah, produk yang saya asaskan sendiri dah hampir 10 tahun lebih dah tuan-tuan. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan sabuk dia diterapi oleh ulama. Orang tanya apa nama khasiat dia untuk apa ustaz? Banyaklah tuan-tuan ni. Nak cerita satu persatu tak cukup. Banyak dah orang yang duk minum, dia duk cerita khasiat yang paling mujarab, siapa minum hilang dahaga. Tu semua orang cerita tuan-tuan. Siapa minum hilang dahaga. Pak Long yang ada jenis masalah nyanyuk ni ada tak Pak Long? Nak anti nyanyuk. Lah dia duk tengok bini orang, dia kata bini dia buat nyanyuk kena lagu tu lega. Anti nyanyuk, amalkan. Anak-anak tuan-tuan hak jenis lembab, otak lembab, amalkan. Tuan-tuan buat hak jenis letih, menyanjang ni, tak tahu buat mendatang apa. Duk menyawa atas kursi pun letih. Bukan dia duk pergi menajak ke apa, duk menyawa atas kursi tu siang malam. Letih, tak orang-orang. Amalkan. Sekilo 19, setengah kilo RM10, yang saya cek RM20. Tuan-tuan boleh belilah. Keuntungan dia untuk menjaga Yayasan Ar-Riyadah. Yang kedua, dekat kereta saya tu juga tuan-tuan ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan Ar-Riyadah ni kita ada pusat-pusat pengajian tuan-tuan, yang kita duk jaga pusat-pusat pengajian ni. Tuan-tuan kalau ada zakat, ada infak, nak sedekah apa, bubuhlah. Tuan-tuan tengok Facebook saya, tuan-tuan tahulah setiap bulan kita akan pergi tengok sekolah-sekolah tahfiz, pondok-pondok yang tak dapat bantuan, tuan-tuan. La yamutu wa la yahya. Itulah nasib sekolah agama ni, pondok-pondok ni kita ni. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu sebab tak cukup biaya. Kami duk turun setiap bulan tengok apa keperluan, kita bantu. Orang-orang susah kita bantu. Asnaf-asnaf kita bantu. Tuan-tuan ada infak, nak bagi sedekah, bagilah, kita pakat-pakat jagalah semua ni tuan-tuan. Ustaz, malam ni saya bagi, lepas tu kalau saya nak jadi penyumbang tetap macam mana? Tuan-tuan buka balik live malam ni, tuan-tuan tengok ada link, ada nama akaun, ada link. Link tu tuan-tuan tekan, dia keluar borang online. Tuan-tuan bubuh nama, IC, akaun bank mana yang nak buat potongan tiap-tiap bulan. Buatlah RM10, RM5, RM20, buatlah. Tiap-tiap bulan kita buat. InsyaAllah. Ustaz, kalau kami beli Tok Koko ni malam ni, lepas ni nak beli lagi lagu mana? Tuan-tuan tengok live Facebook saya malam ni, tuan-tuan tekan bawah tu dia ada nombor WhatsApp. Boleh order tu. InsyaAllah tuan-tuan nak di luar sana tuan-tuan boleh buat selepas solat nanti. Saya nak berhenti dekat ni dulu sebab saya ada online menjanji orang. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas jemputan. Mohon maaf atas kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Kita sudahi untuk malam ni dulu dengan lafaz yang mulia. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير